Hello, everyone. My name is Naim Hamid. I am a fine arts student studying in Newcastle University in the UK. And with me, as usual, we have Uncle Mazri, a social political analyst. And welcome back to another episode of Tumpang Tanya, basically a show about a candid conversation regarding the social political issue happening in Malaysia. So for this episode, we will be talking about brain drain. So what is brain drain? Apakah itu brain drain? So in simple terms, if I can relate it to Malaysian context, it is when Malaysians moving out overseas and work there and live permanently overseas. So that is the question that I want to ask Uncle Mazri today about brain drain. So, jadi Uncle Mazri, tumpang tanya. My first question is this brain drain. So is there a specific statistic of it, and how can we measure that statistic to determine whether or not it has reached a concerning level? Adakah brain drain ni satu masalah yang besar pada negara kita? Saya mempunyai pendapat yang sedikit contrarian bahawa persoalan brain ini lebih sebagai hype daripada realiti sebenar. Ya, mengikut statistik yang pernah dipetik oleh Menteri Sumber Manusia kita, bahawa peratusan brain drain kita hampir 2 kali ganda dari ratusan peringkat global. Tetapi kita perlu realistik. Dia juga mengatakan bahawa lebih separuh daripada brain drain tersebut mengalir ke Singapura. Tidak dapat dinafikan bahawa mata wang Singapura lebih tinggi dari Malaysia. Dan juga ekonomi Singapura berada pada satu tahap yang berbeza. Ia adalah ekonomi yang paling maju di peringkat ASEAN. Jadi untuk mengatakan tidak ada tarikan untuk bekerja di Singapura dengan gaji yang tentu lebih tinggi, pendapatan per kapita Singapura jauh melebihi, tidak silap saya, 5 kali ganda daripada pendapatan per kapita Malaysia. Sudah tentu tenaga-tenaga mahir akan mendapat kepuasan dari segi pulangan keuangan yang lebih dan juga dari segi challenge yang lebih di Singapura. Tapi adakah itu tidak baik untuk Malaysia? Bagi saya, kita perlu melihat misalnya dari segi Singapura. Kita perlukan sebuah negara Singapura, sebuah negara Singapura yang berjaya. Jadi jika Singapura gagal, maka sudah tentu Malaysia juga akan mengalami masalah kerana kegagalan Singapura, kerana jarak yang berdekatan dan hubungan ekonomi yang begitu rapat Malaysia dan Singapura. So bagi saya natural bagi migrasi yang mereka mencari pekerjaan ada peluang yang lebih baik ke Singapura. Dan perkara ini lama kelamaan bila ekonomi Malaysia semakin meningkat, pendapatan per kapita kita semakin meningkat, kompleksiti ekonomi kita semakin meningkat, sudah tentu satu hari nanti melihat kepada totality of the issue dengan kos kehidupan yang lebih baik, lebih rendah daripada Singapura, sudah tentu satu hari nanti Malaysia akan lebih menjadi tumpuan. Manakala pengaliran tenaga mahir ini keluar negara, ke negara lain seperti Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat, saya rasa juga tidak ada salahnya. Kerana ya, mereka pergi ke luar negara mencari pengalaman yang lebih baik, meningkatkan kemahiran mereka, dan akhirnya jika mereka kembali ke Malaysia dan menyumbang kepada ekonomi Malaysia akhirnya. Jadi saya fikir yang akan menyebabkan brain drain ini menjadi masalah besar bagi kita jika pengaliran keluar itu sehingga menjejaskan kebolehan negara untuk memberikan perkhidmatan asas kepada rakyat.
daripada bidang kesihatan misalnya, dalam bidang yang essential. Jika tidak, saya fikir itu satu-satu yang natural. Dan saya fikir kita perlu merasakan kebanggaan kerana mereka yang terdidik di bawah sistem pendidikan Malaysia mendapat tempat diiktiraf di negara macam Singapura. Malahan dari satu segi, kita sebenarnya mensubsidikan Singapura. Kita bukan sahaja subsidikan mereka dengan sumber daya manusia kita yang terdidik di bawah sistem kita bekerja di sana. Kita subsidikan mereka dari segi bekalan air sudah sekian lama. Dan dari segi ekspor barang, re-ekspor barang kita daripada pelabuhan-pelabuhan mereka. Dan ini adalah fenomena saya fikir biasa dan ekonomi yang begitu dekat sekali antara dua negara tersebut. You said something about whether or not brain drain ni isu ke tak. You said that as long as pengaliran keluar tu tak menjejaskan perkhidmatan asas, brain drain ni tak adalah that big of an issue. So when you mention perkhidmatan asas, what exactly is in perkhidmatan asas? Can you explain that? Misalnya perkhidmatan asasnya healthcare, perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Jika kita misalnya doktor, jumlah general practitioner GP kita, pengaliran keluar menyebabkan tidak cukup untuk memberikan perkhidmatan perubatan kesihatan yang asas, kita perlu bimbang. Saya rasa apa yang berlaku hari ini adalah di peringkat spesialis, pakar itu, di bidang-bidang tertentu kita mempunyai kekurangan. Ya, ini perlu kita tangani dengan sebaik mungkin lah, agar kita dapat memberikan mutu antara perkhidmatan kesihatan perubatan yang terbaik untuk rakyat kita. Keduanya misal bidang pendidikan, guru di peringkat prasekolah, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, pra-universiti. Adakah kita punya tenaga yang cukup? Bidang perubatan saya nak tambah satu lagi mengenai jururawat sekarang. Adakah jururawat yang punya kemahiran yang tinggi yang diperlukan itu cukup atau tidak, ataukah mereka mencari peluang di negara-negara lain? Kemudian kita lihat juga bidang-bidang lain yang penting dari segi penyediaan infrastruktur asas atau untuk maintain infrastruktur asas. Adakah kita mengalami kekurangan? Jika tidak, saya rasa kita tidak perlu bimbang sangat. Tapi saya melihat lebih kepada the loss of potential of growth disebabkan apa yang dikatakan brain drain ini. Seperti juga kewarganegaraan. It's something voluntary. Cannot force loyalty to a country. You have a choice. Dan bagi kita, it's sesuatu yang natural. You either want to become a citizen or you don't want to become a citizen. It's your decision in a democratic country. So, begitu juga you nak kerja di Malaysia, nak kerja outside. And when you want to return back, it's up to you. And it is all in the learning process, in the learning curve of fulfilling your potential and your dreams. Jadi saya tak fikir kerajaan perlu terlalu mengaitkan, tidak balik itu suatu tidak nationalistik, tidak patriotik. Tidak perlu lah. In good time, mereka akan balik. Jika mereka mahu balik, it's okay. It's okay. Interesting explanation. Sebab because I'm now studying in the UK, so there is a lot of talk about this brain drain issue, and selalunya people would usually connotatekan brain drain as something yang negative. So lebih kurang you can say we have that patriotic trait where people say kena balik Malaysia. You cannot stay overseas sebab you need to use your potential untuk contribute to Malaysia. But again, like you said, we need to understand it from a different perspective. And you said that it's not that big of a problem as long as the brain drain tu tak menjejaskan the perkhidmatan asas tu. So my next question is, I would like to you have talked a little bit on
the causes punca brain drain tu, but I would like to ask more. Can you elaborate on kenapa people keluar negara, find jobs overseas, and kalau boleh, like what can we do, what can Malaysia do untuk nak mengurangkan brain drain tu? Kita perlu melihat sekarang, saya rasa bila kita bercakap tentang brain drain ini, kita melihat tentang potensi kehilangan pertumbuhan bagi ekonomi negara dari segi jika tenaga berkemahiran tinggi ini tidak berada dalam negara, menyumbang negara, mereka keluar, maka potensi yang mereka boleh sumbangkan dari segi pertumbuhan kepada negara itu hilang. Itu kebimbangan. Tetapi saya fikir ekonomi Malaysia ini berada dalam kedudukan yang mana sepatutnya ia berada. Melihat dalam konteks keseluruhan, totality. Okay? Kita tidak boleh membandingkan dengan Jepun, dengan Korea Selatan atau Taiwan ataupun Hong Kong. Kerana terdapat beberapa faktor yang tidak memungkinkan demikian. Kita melihat Taiwan misalnya, okay? Kita mengatakan brain drain, berlaku Taiwan maju. Tapi kita kena ingat, Taiwan tidak diiktiraf sebagai sebuah negara oleh hampir keseluruhan dunia. Dan Republik Rakyat China menganggap Taiwan sebagai sebahagian wilayah mereka. Dan hari ini, Taiwan berada dalam kedudukan yang kritikal dari segi keselamatan kerana mengikut seorang general daripada Amerika menjelang tahun 2027, Republik Rakyat China mempunyai kemampuan ketenteraan untuk menakluki Taiwan jika mereka mahu. Sudah tentu kita tidak mahu berada dalam kedudukan yang ya kita menyumbang kepada ekonomi tersebut tapi kita tidak mempunyai sense of security. Kita tidak boleh membandingkan dengan Hong Kong. Kerana Hong Kong adalah special administrative region of China. Mereka bukan sebuah negara mereka, merdeka. Sudah tentu tidak dengan China, ini bukan sebuah negara demokrasi. Jadi kita mungkin mendapat pulangan yang lebih banyak di Hong Kong atau China, tapi kita tidak mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih kerajaan kita. Itu satu kos melepas lah. Adakah kita sanggup untuk mendapat pulangan wang, tapi dari segi kebebasan peribadi, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, untuk berfikir, tidak ada. Di Taiwan tidak ada kebebasan, kita tak tentu bila kita akan hilang kebebasan kita. Negara kita tidak diiktiraf oleh hampir keseluruhan dunia. Cuma kita melihat Singapura pula, ialah ada advantage Singapura. Tapi disadvantage yang banyak juga. Dari segi kos kehidupan yang tidak rendah. Di Singapura, even if you can afford a car, you can't own a car. So kita perlu melihat daripada segi itu. Dari segi keselesaan hidup. Dari segi keanjalan kebebasan kita. Jadi ada plus minus point. Apa yang perlu kita lakukan ialah menjadikan Malaysia ini sebagai tempat yang terbaik bagi setiap rakyat Malaysia untuk mengoptimumkan potensi mereka. Apapun bidang yang mereka pilih. Supaya jika dengan usaha kerja keras, mereka boleh mencapai apa potensi mereka yang paling tinggi. Jadi untuk itu memerlukan kita kata dasar-dasar yang sesuai. Dasar-dasar yang berubah mengikut masa. Saya tidak fikir bahawa rakyat Malaysia sekarang semua hendak, majoriti hendak. Kita harus melihat keadaan dunia juga. Hari ini politik berhaluan kanan seperti saya kata yang anti migrasi begitu kencang berlaku. Jadi kita perlu juga melihat daripada segi itu. Dunia hari ini bukan seperti dunia 30-40 tahun dahulu. Hari ini telah keadaan yang lebih insecure. Menarik. So alright. So for my last question, can I get like a sweet advice
for me, sebab saya kan study overseas kan. So as a student yang study overseas, what advice do you have for me? Should I continue working here? Can I stay permanently overseas, or should I need to go back to Malaysia? What advice do you have? I like to quote the favorite Indonesian politician of mine, Dr. Anies Baswedan, now candidate for president in Indonesia. He's a former academician. He said that bagi yang belajar di luar negara tu, letakkan gambar peta negara kita di bilik selepas graduate, sambung gali pengalaman di luar negara dahulu, jangan cepat untuk balik, bina network. Setelah dari segi pengalaman, dari segi kemahiran meningkat, dari segi network meningkat, kemudian kembali dan menyumbang kepada negara. Saya rasa itu nasihat yang, sebab selama ini banyak yang mengatakan, oh bila sudah habis belajar di luar negara, terus balik ke negara untuk menyumbang. Mungkin 30-40 tahun dulu benar. Tapi hari ini kita mesti bukan sahaja mendapat pendidikan asas atau sampai ke peringkat kedoktoran, tapi selepas itu untuk membina networking, untuk membina kemahiran dan ilmu-ilmu yang baru dan perkembangan dalam bidang kita sebelum kita balik ke negara kita dan menyumbang. Itu nasihat yang paling baik lah saya pernah dengar. Dia berbeza, kontrarian dengan selalu nasihat kata, oh cepat berpulang ke negara. Tapi saya kata mungkin dalam 30-40 tahun dulu mungkin sesuai, tapi hari ini tidak lagi. I see. Jadi that's all for this episode, Uncle Mazri, and thank you very much for that advice and for this topic of this brain drain. So I would like to close this with a simple reminder for everyone yang has this ambition of not study overseas and all. Well, like Uncle Mazri has explained, it's best kalau kita boleh dapatkan experience dulu, and it's not bad for us to stay a while overseas, gain experience, network as much people as possible. Then only after that, then we can go back to our country. So again, thank you very much, Uncle Mazri, and for my audience, don't forget to like and subscribe to this channel to see more of our content. So goodbye, everyone. Terima kasih. Thank you.